Sedar tak bahawasanya kita adalah hamba Allah? Sedar Kata sedar Sedar kan? Alhamdulillah. Sedar. Tapi tahu sebagai hamba Allah tak akan sama dengan rasa sebagai hamba Allah. Apa bukti kita kenal? Contoh. Tuan-tuan kenal Najib Tun Razak kenal? Kenal? Kenalnya kita dengan PM Najib Tun Razak sama tak kenalnya Rosmah Mansur dengan Najib Tun Razak? Sama tak? Tak pergi nampak Kita orang awam, kita rakyat, kenalnya kita dekat pemimpin kita sama tak dengan pemimpin tu dia dengan bini dia? Sama? Tak sama. Memang kenal tapi tak sama. Pasal apa tak sama? Pasal level kefahaman masing-masing, taraf masing-masing tak sama. Kalau dia pun orang duduk berdoaan, boleh tak? Boleh tak? Lebih pada tu boleh tak? Lagi boleh. Boleh tak? Lagi boleh. Pasal apa boleh? Pasal mereka sah suami isteri. Suami isteri tak ada batasan aurat di antara suami isteri. Kenal belakang, luar dan dalam, hati dan juga peribadi kenal belakang. Cara tidur kenal tahu macam mana, cara makan macam mana, cara berjalan macam mana, cara bercakap macam mana, kenal belakang. Tapi kita kenal tak? Tak kenal. Kita cuma kata kita kenal, tapi hakikatnya kita tak kenal. Bukan saya nak bawa cerita yang tu. Saya nak bawa cerita kenal Allah ni. Kita kenal Allah sampai peringkat macam mana? Hanya sekadar kita tahu bahawasanya Allah tu Tuhan kita sudah memadai ke? Tak. Sama tak orang lagu kita ni kenal Allah dengan orang-orang yang sampai maqam dia kepada ahli mahabbah ataupun orang-orang yang dicintai Allah? Kenal Allah sama tak? Tak sama. Kita semayang 2 rakaat, wali Allah semayang 2 rakaat, sama tak? Tak sama. Pasal apa tak sama? Pasal maqam, pasal kedudukan tak sama. Syekh Zainal Asri biasa cerita satu kisah berkenaan tentang maqam. Dikisahkan pada kisah salafus salih, ada seorang anak murid mimpi jumpa tok guru dia. Mimpi jumpa tok guru dia. Esoknya tu cepat-cepat dia beritahu kat tok guru dia, tok guru semalam saya mimpi jumpa tok guru. Mimpi lagu mana? Saya nampak tok guru duduk di tanah tinggi sangat-sangat. Tinggi sangat-sangat. Apa rahsia ni tok guru? Tok guru tu jawab dekat dia, itulah maqam aku di sisi Allah Ta'ala. Itulah kedudukan aku di sisi Allah Ta'ala. Oh, macam tu. Baik. Malam tu dia mimpi pula. Kali ni mimpi tok guru dia duduk di tingkatan paling bawah sangat-sangat. Esok tu pergi jumpa kali tok guru dah. Tok guru, semalam saya mimpi jumpa tok guru, tapi pasal apa yang hari ni malam tadi saya mimpi duduk kat bawah sekali pula kan? Semalam duduk kat atas. Maka jawab tok guru, itulah maqam aku di sisi Allah Ta'ala. Itulah kedudukan aku di sisi Allah Ta'ala. Kau nak tahu tak pasal apa aku boleh jatuh bawah? Kedudukan aku boleh jatuh bawah. Kau datang semula selepas setahun. Lepas setahun tok guru suruh mai balik. Elok-elok genap setahun, dia mimpi lagi sekali. Kali ni tok guru dia duduk atas balik lah. Esok je tu jumpa lagi sekali kat tok guru dia. Tok guru, saya mimpi balik tok guru ni
Duduk atas balik dah. Lalu Tok Guru dia kata apa? Itulah kedudukan aku insya-Allah. Engkau tahu tak kenapa hari itu engkau lihat aku ni duduk di tingkatan paling bawah? Tak tahu. Sebenarnya hari itu sebaik saja aku balik ke rumah. Isteri aku sambut kepulangan aku. Lalu aku pun mencium dahinya. Tetapi bukan kerana Allah. Cium dahi bini dia bukan kerana Allah. Jatuh makam tuan-tuan. Bukan pasal tengok maksiat, bukan. Tu kita. Tu kita. Orang-orang alim, salafus salih, mereka berada di tingkatan yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Sikit je buat perkara-perkara yang lalai cukup dah. Jatuh martabat dia. Tapi sikit je mereka buat untuk akhirat, Allah Ta'ala naikkan martabat mereka, subhanallah. Kita duduk kat mana? Kita duduk tang ni. Kita duduk tang ni. Sembahyang maghrib tadi sembahyang Ba'diyah. Sembahyang Ba'diyah ni. Tu kita. Sembahyang maghrib tadi sembahyang Jumaat ni. Sembahyang Jumaat tadi sembahyang kat masjid ke sembahyang kat rumah? Tu kita. Tu beza tu, nak dapat beza tu. Makanya tak sama kedudukan kita dengan kedudukan orang-orang yang Allah cinta. Saya sebut perkara ni supaya kita dapat renung balik diri kita ni. Kita banyak tengok orang, maka kita banyak sangka buruk pada orang. Tetapi tanda kita kenal diri kita ialah kita sedar bahawasanya kita ni banyak benda buruk yang bersarang dalam diri kita. Siapa yang kenal diri dia, dia akan rasa, teruknya aku ni, awak aku jadi lagu tu, malasnya aku ni, teruk sungguh aku ni. Bayang Ba'diyah pun tak buat. Kata nak berjuang Islam, mayang malam, mayang tasbih, lagilah. Ni. Maka ini merupakan titik tolak kepada kerja amal yang kita nak laksanakan selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah taklifkan, telah Allah bertanggungjawabkan untuk kita lakukan segala-gala apa yang kita nak buat, segala-gala apa yang kita nak lakukan semata-mata liwajhillah. Bukan liwajhil nuqud, bukan liwajhil duit, bukan liwajhil pangkat, bukan liwajhil pujian. Barang siapa yang tenang hati dia bila dia ada duit, maka dia hamba duit. Barang siapa yang tenang hatinya, seronok hatinya bila dipuji, dia hamba orang. Tapi barang siapa yang rasa sebagai hamba Allah, dia mungkin tak ada kawan, dia mungkin dikeji orang, dia mungkin dibenci orang, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat kenal dia. Allah sebut nama dia. Di sisi para malaikat nanti-nanti doa daripada dia. Ini beza. Seperti seorang tabi'in yang hebat, yang namanya, nama apa? Siapa tabi'in yang hebat yang doa dia makbul? Siapa dah? Boleh? Semua tabi'in doa makbul lah. Ni tabi'in kibar, tabi'in. Sampai Rasulullah SAW minta sahabat Sayyidina Umar kalau jumpa kawan ni, jangan
jangan lupa minta dia doa dekat kamu. Pasal doa dia makbul. Siapa dia? Muslimin kau, muslimat nak jawab. Kau ustaz jawab. Kau ustaz jawab. Tak cik lah. Ustaz bagi soalan, ustaz jawab. Tak cik lah. Kan? Siapa dia? Ada tuan-tuan pengguna. Siapa dia? Sa'ad. Sipi. Nah. Talian hayat. Aduh. Uwais apa? Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia merupakan tabi'in yang kibar tabi'in. Dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Hanya sahaja tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia mai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada di rumah. Walaupun tak ada di rumah, baginda Nabi tahu dia mai. Walaupun zaman tu tak ada Twitter. Tahu atas kemuliaan yang Allah bagi pada baginda Nabi. Ketika mana Sayyidina Uwais datang ke rumah Nabi SAW, keluar Sayyidatina Aisyah untuk bagi tahu kata Nabi SAW tak ada. Apabila tak ada, maka Sayyidina Uwais baliklah. Itu saja. Balik Rasulullah SAW. Rasulullah terus tanya pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, tadi ada tak seorang lelaki yang nama dia Uwais Al-Qarni? Sayyidatina Aisyah kata, ada. Dia nak jumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada. Saya beritahu Rasulullah tak ada. Beruntunglah engkau, wahai Aisyah, disebabkan engkau pernah bertemu dengannya, segala dosa-dosamu Allah ampunkan. Hebatnya Uwais. Jumpa ya, bukan minta doa pun. Sebab pernah jumpa Uwais Al-Qarni, Sayyidatina Aisyah, dosa-dosa dia diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tu sahabat, tu tabi'in. Kita lagu kita. Kita macam ni. Agak-agak kita bila nak dia macam Uwais tu. Boleh dia? Kalau kita duduk kat masjid, ada pun duduk dalam majlis macam ni. Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, Syekh Nuruddin kata apa? Dia kata, jaga. Kalau macam ni kita duduk atas kursi kan, kalau kita duduk bersila kat masjid ke apa kan, jaga kaki kita. Jaga pasal apa? Jaga kaki kita ni jangan duk suar, duk tunjuk ataupun duk lunjuk dekat kawan sebelah-sebelah kita, kat kawan depan-depan kita. Pasal apa? Boleh jadi orang-orang yang duduk di sekitar kita, di sebelah-sebelah kita, di depan-depan ke belakang kita tu wali Allah. Takkah ada wali Allah lah ni? Ada wali Allah ni? Siapa wali Allah? Cuba angkat tangan. Ada siapa? Memang wali Allah dia tak mengaku dia wali Allah. Tu contoh dah. Takut kita biadab dengan orang yang Allah kasih. Orang yang Allah kasih, urusan dunia dia mudah, urusan akhirat dia lagi mudah. Apa saja yang dia buat untuk dunia, semuanya untuk kutip hasil akhirat. Sebab itu hidup kita kena sentiasa dalam jamaah. Kalau kita berasa nak kuat tak boleh duduk seorang-seorang. Ya, kita bukan seperti Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Anda kenal Abu Zar Al-Ghifari? Abu Zar Al-Ghifari ni siapa? Sahabat ke tabi'in ke tabi'in? Kalau yang ni benda tahu cerai Abu Zar Al-Ghifari ni sahabat ke tabi'in ke tabi'in ke? Kau apa menekan siapa-siapa?
Abu Dzar Al-Ghifari sampai Nabi doakan kepada dia, yarhamullahu Abu Dzar, Abu Dzar, mudah-mudahan Allah merahmatilah Abu Dzar. Ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu. Dia hidup seorang diri, mati dia pun seorang diri. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, kalau tuan-tuan pernah baca dalam sirah dia hidup sampai Allahumma salli Muhammad 20 tahun lepas Nabi mati, Nabi wafat. Lama dia hidup. Lepas 20 tahun kira lepas Nabi wafat. Tapi sebelum Nabi wafat, Nabi biasa cerita akan ada seorang di kalangan kamu yang dia akan hidup seorang, mati seorang-seorang, dan akan ada satu kumpulan orang beriman akan mai semayang untuk dia. Tapi Nabi tak sebut nama dia siapa. Bila mana dalam peperangan Tabuk, perang Tabuk, ingat perang Tabuk? Perang Tabuk lagu bila? Ustaz ni, perang Tabuk lagu bila? Perang Tabuk merupakan perang yang terakhir yang disertai oleh Nabi SAW. Peperangan Tabuk berlaku dalam musim panas, dalam serba-serbi yang kekurangan. Tentera-tentera Islam yang mana nak ikut dalam peperangan tak ada subsidi, tak ada bajet, tak ada apa. Siapa nak pergi perang, sedia nari, cari nari. Cari nari pakaian perang, nak pakai baju apa, kenderaan nak pergi, nak pakai apa, cari nari. Maka Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dalam peperangan Tabuk, jauh ni, Madinah nak pergi Tabuk, ada lebih kurang 700 km. Contoh buka dalam Google, search tengok, cuba cari Google Map tu, tengok dia punya tu, daripada Madinah pergi ke Tabuk lebih kurang lah dalam 700 km. Zaman tu bukan ada kapal terbang macam kita. Siapa yang nak pi sebulan balik. Tapi Sayyidina Abu Dzar ni gagah tak gagah dia ni tak ada kenderaan. Adalah kenderaan dia seekor keldai. Dia gagah pi juga dengan keldai dia. Keldai ni bukan macam kuda. Kan? Keldai ni kira mungkin Honda C70 kot. Honda mata berat macam tu lah. Nak pederas sampai ke Johor boleh tak? Gagah sampai? Boleh lah. Kan? Ada pun kayu geret ke? Nak pergi Johor, kayu geret. Boleh? Susah tu. Umpamanya macam tu. Kan? Kalau ada CBR 600 ke, boleh gagah-gagah. Kan? FZ 150 pun boleh tahan juga. Kan? Tapi tu dia lah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tak ada kenderaan. Dia pi juga dengan keldai dia. Pi dengan kedai, menempuh jarak perjalanan sampai separuh jalan. Keldai dia tak larat. Tak laratlah kedai dia. Akhirnya ketinggalan dia di belakang. Tentera-tentera semua maju ke depan, dia tinggal kat belakang. Sahabat mengadu kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, sahabat kita Abu Dzar tertinggal belakang tu." Rasulullah kata, "Kalau dia orang yang benar-benar beriman, dia akan sampai bersama kita." Pasal masa tu ada orang yang munafik apa semua, dia tak pisah. Siapa yang munafik dia tak biar. Masa tu nampak orang yang munafik macam mana, siapa yang betul-betul nak perjuangkan Islam, siapa dia. Masa tu nampak. Mafhum kata Rasulullah tu, kalau betul dia beriman, dia akan sampai. Tengok sungguh Abu Dzar Al-Ghifari, bila mana keldai dia tak larat, akhirnya nak buat je tak? Dia tinggal kedai dia jalan kaki. Sampai ke Tabuk. Bila mana tentera-tentera dah sampai lama dah, orang dah berehat-rehat dah, nampak sayuk-sayuk seorang lelaki duduk berjalan kat padang pasir.
Sahabat panggil Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang ni." Mereka pun tanya siapa-siapa, rupa-rupanya Abu Zar Al-Ghifari. Maka Nabi doakan kepada dia, "Yarhamullahu Abu Zar." Mudah-mudahan Allah merahmatilah Abu Zar ini. Hidupnya seorang diri, matinya nanti pun seorang diri. Itu Abu Zar. Dan memang sungguh disebabkan attitude dia, perangai dia, sifat dia yang dia teramat sayang pada Nabi, dia sanggup tinggalkan segala harta benda dia, dia jadi zuhud. Tinggal segala harta benda dia, dia jadi orang yang sangat zuhud. Dia ajak orang untuk jadi zuhud macam dia. Sampai ada orang yang tak sanggup nak jadi zuhud macam dia, akhirnya mereka macam pulaukan dia. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau tak salah saya, diletakkan Abu Zar ni atas permintaan, dipindahkan Abu Zar di penghujung Madinah. Dia duduk sorang-sorang sebatang kara. Dia, bini dia dengan anak dia sorang. Di saat dia nak mati tu, di saat dia nak wafat, nak meninggal, bini dia menangis dah. Bini dia menangis. Dia heran, dia tanya dia, "Wahai Adinda, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis bukan kerana abang nak mati, tapi saya menangis sebab kita ni tak ada apa. Nanti siapa nak urus abang ni? Kalau abang mati ni, siapa nak urus? Kita tak ada kain kapan, tak ada apa, semua tak ada ni." Maka jawab Abu Zar, "Aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda dulu ni, akan ada di kalangan kamu sahabat-sahabat ni orang yang akan hidupnya seorang, matinya seorang-seorang, dan kemudian akan ada sekumpulan lelaki yang beriman mai sembahyang. Dan aku yakin hadis itu adalah untuk aku. Tunggulah, insya-Allah pasti akan ada orang mai." Akhirnya Abu Zar membuahkan nafas yang terakhir. Tengok-tengok, sungguh memang ada sahabat, sekumpulan sahabat yang diketuai kalau tak salah saya oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, mai semayang jenazah Abu Zar. Rupa-rupanya tempoh jarak yang Rasulullah cerita tu lebih kurang 20 tahun. Sahabat tu 20 tahun akan datang baru berlaku. Itu Abu Zar. Jadi saya rasa kita ni bukan pattern Abu Zar kot, no? Abu Zar hebat, pasal tu dia tu berhak untuk maqam dia macam tu. Tapi kita ni tuan-tuan, ni level kita. Bila mana kita sedar kata kita ni tak ada apa, bila mana kita tahu kita ni tak reti apa pun, nama yang kata reti, kan? Nama yang kata semayang tak khusyuk pun, nama aja ni mai duk tani ni, kan? Duk teringat nak balik dah ni, kan? Nama aja ni. Sebab tu level kita. Tak apa, rendahkan martabat kita, redalah learning kita duduk di level ni. Paling kurang Allah dah up sikit kita berbanding orang-orang yang langsung tak pernah jejak kaki ke masjid, langsung tak pernah jejak kaki mai tempat-tempat pengajian macam ni, langsung tak reti bab-bab agama yang asas-asas pun tak reti. Yang terbaru budak-budak tingkatan 3 buat ujian, ucap 2 kalimah syahadah pun tak reti. Ucap 2 kalimah syahadah pun tak reti. Allahu Akbar. Maka bila mana kita sedar kita berada di maqam kita ni, maqam orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa, syukur yang sedikit ni, syukur yang sedikit ni. Supaya apa? Supaya dengan sikit yang kita syukur, Allah tambah sikit. Pasal paling kurang saya nampak yang kita duduk dalam ni, kita ada satu semangat yang sama. Apa semangat kita? Semangat kita nak tegakkan Islam. Betul tak? Orang-orang yang duduk tani ni, paling kurang hati dia Allah condong untuk Islam. Walaupun mungkin dia tak ada buat kerja-kerja apa-apa untuk gerakkan Islam ke, untuk apa-apa, tapi hati dia Allah condong untuk Islam. Maka syukur kita dengan sedikit kecondongan hati yang Allah bagi setakat lah ni. Pasal ini merupakan titik tolak kita untuk membantu gerak
kerja kita selepas ni. Untuk bantu gerak kerja kita selepas ni. Supaya kita hadirkan hati kita, hidupkan dalam sanubari kita ni kecintaan hanya pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada makhluk, bukan pada orang, bukan pada duit, bukan pada apa-apa saja kepentingan yang awal lain dia berjuang juga, tapi atas dasar duniawi. Kita berjuang atas dasar ukhrawi. Dunia pun kita kaut, akhirat pun kita kaut. Tak salah. Tapi yang salah ialah kita pulun hak yang dunia saja, akhirat kita tinggal. Itu salah. Sebab tu ayat Quran yang akan kita sambung, yang akan kita baca sikit ni tadi, satgi ni, adalah ayat yang menceritakan berkenaan tentang ketentuan yang telah Allah Ta'ala aturkan, nak latih kita supaya kita sentiasa istiqamah sebagai hamba Allah. Jangan goyah lah, jangan duk taradud lah, aku ni betul tak tahu aku ambil jalan ni, nak ambil Islam ni ke tak ambil ke, nak buat Islam ke tak ke. Dah. Kena yakin sungguh-sungguh lah. Bila ada yakin, baru ada ikhlas. Tak ada yakin, ikhlas tak ada. Itu bahasa mudah tu. Kalau guna bahasa tasawuf, pening tak sikit. Nak dapat ikhlas, kena yakin. Tapi yakin ni, nak dapat macam mana? Kena ada takwa. Itu kunci dia. Takwa tu apa dia pula? Takwa tu bukan taqwa, takwa. Baik. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita baca ni, kemudian kita akan kupas balik, ikut balik waqi'i kita yang kita boleh kait, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 5 tuan-tuan. Muka surat 5 ya. Insya-Allah. Nampak je nak tuan-tuan, kitab invisible. Kan? Tak apalah, saya nampak kitab kan, boleh baca. Muka surat 5 kita sampai pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa an takrahu syai'an فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Surah An-Nisa ayat 19. Kamu mungkin bencikan sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak. Firman Allah yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan kamu mungkin sukakan sesuatu sedangkan ia lebih buruk kepada kamu, dan hanya Allah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, dua firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca tak saat ni adalah mengingatkan balik hakikat kita sebagai hamba Allah Taala. Kok mana pun semangat kita ni nak bawa Islam, semangat kita nak tegakkan agama Islam, nak tegakkan hukum Allah Taala atas muka bumi, semangat yang macam mana sekalipun tak akan dapat menembusi qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu qadirun. Allah adalah bersifat dengan qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah jadikan kita dengan iradahnya. Kita main dulu ni ada usaha tak? Kita main dulu ni, kita ada usaha tak nak bagi kita hari ni hidup? Ada tak? Tak ada.
Tuan-tuan yang ada janggut, dulu ni ada janggut tak? Tak ada. Janggut ni usaha nak pergi tumbuh tak? Tak juga. Dia tumbuh sendiri. Sama jugalah ni. Sama ya. Kita ni, kalau kita mengaji sungguh-sungguh, kita akan dapati bahasanya tiap-tiap apa yang kita lakukan, semua tu berada dalam af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu berada dalam apa? Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana mai ayat yang macam ni, tanya balik dengan kita, ada benda yang kita nak sangat-sangat tapi Allah tak bagi lagi. Bagi kita yang faham agama, kita kena faham Allah tak bagi itu baik untuk kita. Azan dah. Nampak tidak? Ringkaskan sikit bagi senang faham. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita redha dengan Allah Taala. Allah nak ajak kita redha atas apa yang Allah Taala tentukan. Okay. Kita mungkin tak suka satu benda tu, tapi Allah suruh juga. Kita mungkin mengharapkan nak yang ni, tapi Allah bagi jadi kita dapat yang lain. Maka Allah nak kita belajar untuk redha. Apa hakikat redha? Hakikat redha ini, kata ulama, seperti mana kita seronok apabila kita mendapat nikmat, begitu juga kita seronok ketika kita mendapat ujian. Itu redha. Sejauh mana kita suka, seronoknya kita, gembiranya kita bila Allah bagi kita kurnia, bagi kita nikmat yang banyak, maka sebegitu juga kita nak kena suka, nak kena seronok ketika kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Boleh faham? Boleh. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal Nabi SAW pesan dekat kita, innallaha idza ahabba ahadan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah sayang akan seseorang itu, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Sebagai hamba Allah Ta'ala, kata Imam Abu Abbas Al-Mursi, kita tak akan boleh lari daripada 4 benda. Kita akan sentiasa diberikan dengan 4 benda ni. Apa dia? Nikmat, ujian, taat, maksiat. 4 benda ni Allah akan sentiasa bagi kita nikmat. Allah akan sentiasa dalam dapat nikmat, Allah akan bagi ujian. Allah akan bagi juga kepada kita taat, kita akan buat baik. Dan Allah akan bagi juga kat kita buat maksiat. Tidak sentiasa kita beroleh nikmat, sekali-sekala akan mai juga sakit. Sekali-sekala akan mai juga musim kering tak ada duit. Sekali-sekala mai juga musim lapar. Mai juga benda-benda yang susah kena timpa musibah apa-apa. Begitu juga Allah tak bagi sentiasa dalam keadaan susah. Ada juga masa yang kita rasa senang. Begitu juga Allah bagi kita taat. Kan? Bukan semedang sentiasa kita buat jahat. Allah ada juga hari-hari yang kita baik. Macam lah ni hari baik kita. Lah ni waktu baik kita. Kan? Tapi Allah akan bagi juga waktu kita buat maksiat. Ada juga. Kan? Tapi buat maksiat itu bukan Allah suruh kita buat maksiat. Allah suruh kita sedang diuji. Yang saya sebut ni, semua ni adalah ujian Allah untuk hamba. Sebab tu hamba Allah yang ingat Allah, yang kenal Allah, dia kena sambut yang Allah bagi dengan 4 benda. Apa dia? Bila mai nikmat, dia kena sambut dengan syukur. Nikmat kena syukur. Bila mai ujian, dia kena sambut dengan sabar. Kena sabar. Bila mai taat, boleh buat semayang, boleh semayang taubat, boleh semayang hajat, boleh semayang tasbih. Ingat yang boleh, yang bagi kita gagah boleh bangkit tu Allah. Balas dengan apa? Ingat bahawasanya ia taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Allah yang bagi, bukan kita sendiri boleh gagah main tang ni. Bukan kita sendiri boleh gagah bangkit semayang malam. Dah, Allah yang bagi. Yang keempat, bila diuji dengan maksiat ataupun kita terbuat maksiat, sambut dia dengan taubat, sambut dengan istighfar. Tahu kata benda tu dosa, berhenti. Tahu kata benda tu salah, jangan. Walaupun terbuat, istighfar, taubat banyak-banyak. Okay. Sambut nikmat dengan syukur. Sambut ujian dengan sabar. Sambut taat dengan rasa taufik dari Allah. Sambut maksiat dengan istighfar, taubat. Boleh yang tu? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam waqi'i kita lah ni, selaku amilin, selaku orang yang membuat kerja amal gerakan Islam. Saya anggap kau tuan-tuan ni kira jundun min jundullah. Boleh tak? Kita ni, umpama kita ni salah seorang dari antara tentera daripada tentera-tentera Allah. InsyaAllah. Kadang-kadang dia timbul rasa ragu-ragu. Timbul rasa ragu-ragu. Bila mana kita ada kecenderungan untuk nak bawa Islam, aku nak Islam, aku akan perjuangkan Islam, akan timbul rasa ragu-ragu. Ragu-ragu itulah yang menyebabkan kita tak yakin. Bila tak yakin, apa saja yang kita buat tak ikhlas. Okay. Kalau buat juga, dia jadi amalan tu sia-sia. Dia buat kerja, tapi buat kerja dia hanya untuk dunia. Buat kerja dia nak kalau dia buat ni, dapat timbal balas tak? Kan? Ada masyuk ada masyuk.
ke tak ada. Dia berkira segala segi. Duit minyak dia berkira, dia nak buat apa dia berkira, masa dia berkira, dia kedekut segala segi. Pasal apa? Dia tak yakin. Bila dia tak yakin pada Allah, dia tak akan ikhlas dalam kerja apa yang dia buat. Syekh Said Hawa, Said Hawa, salah seorang penggerak Ikhwan Muslimun, dia bawakan satu persoalan khusus dalam bab politik. Tuan-tuan boleh baca balik dalam buku kitab Jundullah. Dia kata, ada orang duk kata kita ni dengan politik ni tak usah duk masuk campur. Biar pilah politik suku-suku mereka, biar pilah. Kita ni tak usah duk masuk campur. Yang lebih teruk lagi, ada orang yang mengatakan kalau masuk politik ni dia lalai, lupa Allah. Politik ni menyebabkan kita jauh daripada Allah. Jadi kita lupa ke Allah kalau kita ni duk join politik, duk masuk politik. Maka kata Syekh Said Hawa, sebelum nak jawab persoalan yang tu, kita kena tengok realiti. Kita nak bawa Islam, kita nak tegakkan hukum hudud, kita nak tegakkan pemerintahan Islam yang bebas daripada unsur riba, yang bebas daripada unsur jenayah yang menzalimi rakyat, yang bebas daripada perkara-perkara yang mungkar. Kita nak semua benda ni cantik atas kehendak seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Tapi nak laksanakan perkara tu, kena tengok waqi'i, kena tengok realiti yang ada lah ni. Realiti yang ada lah ni, sesuatu, semua yang kita dah sebut tadi, kan, bab ekonomi ke, bab muamalat, kan, ekonomi ke, bab keluarga ke, buat kehakiman ke, bab apa ke, semua tu, semua tu lah ni dikongka oleh kerajaan. Ya tak? Apa sahaja yang bersangkut paut tentang sosial manusia, hal ehwal kemanusiaan, semua tu diselia, dikawal oleh pihak kerajaan yang memerintah. Maknanya kita dalam pantauan kerajaan. Nak beli apa? Kan, kerajaan dah akan tetapkan syarat-syarat dah. Ada yang kena cukai, ada yang tak kena cukai. Kan? Nak makan apa? Ada dia punya ni. Nak buat apa? Semua ada. Buat macam ni ada. Okay. Masalahnya ialah, kan, bila mana semua benda tu dikongka oleh kerajaan, ini membawa kepada musibah kalau sekiranya kerajaan itu tidak Islam. Pasal dia kongka semua. Dia kongka semua. Kalau dia kerajaan Islam, inilah yang kata selamat. Sebab tu perlu tak bina kerajaan Islam tu? Perlu tak? Kan? Wajib ke? Wajib macam mana? Fardu kifayah ke? Fardu ain ke? Tu yang saya awal nak suruh kita tengok realiti lah ni. Kan? Nak bentuk sesebuah kerajaan pula, macam tadi, realitinya kerajaan yang kongka semua. Semua aspek. Dari segi pentadbiran, dari segi apa semua kerajaan kongka. Baik, siapa yang jadi kerajaan, dia akan ada power untuk incah dan semua benda. Itu yang pertama. Yang kedua, nak bentuk kerajaan, dia takkan bentuk melainkan dengan sistem demokrasi, ataupun mesti ada parti politik. Ini realiti lah ni. Ikut zaman kita. Negara mana-mana pun di seluruh dunia yang memerintah kerajaan tu asalnya daripada parti yang menang tanding. Parti politik. Okey. Hatta sehingga kan kalau tentera sekalipun, bila mana dia ambil alih kerajaan, dia juga akan memerintah sebagaimana sebagai orang politik juga memerintah. Macam tu. Yang ni sebagaimana disebutkan oleh Said Hawa. Begitu juga yang ketiga, takkan ada kerajaan melainkan kena ada parti. Betul tak?
Nak jadi kerajaan kena hasil dia parti politik. Maknanya di sini kalau tak ada parti politik boleh bentuk kerajaan tak? Tak boleh. Itu realiti yang ada zaman kita ni. Flow yang ada macam tu. Maka di sini kata Said Hawa, kita nakkan sebuah kerajaan Islam. Kita nakkan, rindukan sebuah pemerintahan yang Islamik, yang Islam, yang mendukung segala syiar-syiar Islam. Baik. Jadi nak bentuk kerajaan, nak laksanakan hudud, nak laksanakan segala pemerintahan Islam ni, kena jadi kerajaan. Kena bentuk kerajaan. Nak bentuk kerajaan, kena asal daripada parti politik. Okay. Parti politik itu pula mesti parti politik yang berpaksikan Islam. Pasal tu, kalau tak ada parti politiknya Islam, macam kita ni PAS ni, kalau tak ada PAS, ada tak parti politik lain? Ada tak parti politik lain? Ada. Tapi mereka bawa Islam tak? Ada. Kalau mereka menang, mereka naik, mereka akan bentuk kerajaan, mereka akan perintah ikut telunjuk Islam ke, ikut telunjuk hawa nafsu? Allah Allah. Sebab tu parti politik dasar dia sangat penting. Hari ni orang hanya kenal Islam, mungkin tinggal sipi-sipi pada nama, pada semangat, tapi kosong, jiwa dah kosong. Okay. Kita sendiri pun nak buat pertandingan, contoh pertandingan futsal. Sila bulan kita boleh buat judi. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak tahu dasar Islam, nak buat futsal 9 sebelah, 7 sebelah, kutip dia iuran, seorang satu pasukan RM100. Satu pasukan contohnya. Grand prize, siapa menang RM5,000. Nombor 2 RM3,000. Nombor 3 RM1,000 katanya. Maka kita ni, bila ada orang main, ada lebih kurang 20 pasukan, kita duk kata, oh ni mereka bayar satu kumpulan 100. Jadi 100 tu 50 tolak pi hadiah. 50 tolak pi hadiah, 50 lagi kira untuk urusan dia apa semua. 50 yang tolak pi hadiah tu boleh tak? Tak boleh. Dia jadi judi. Dia jadi judi. Kita ambil duit yuran yang orang masuk mancing pun serupa, apa pun serupa lah. Kalau masuk buat yuran, yuran tu dijadikan sebagai hadiah, maka dia jadi judi. Sebab tu nak buat apa-apa, kena tanya orang yang arif dalam bab tu. Sebab tu kena ada orang alim, kena ada orang yang faham agama dari kalangan kita. Tapi kalau kata tak ada, dia kira share. Ini aku boleh bagi banyak sikit apa semua ni hang nak top ni apa. Jadi jangan ni sangat, kita tak boleh makan banyak pula. Banyak benda-benda yang macam tu. Pasal apa? Pasal tak pegang pada dasar Islam. Oleh kerana itu, realiti kita yang duk ada ni, nak bentuk sebuah kerajaan Islam, kan, flow yang duk ada tu macam tu, maka disitulah timbulnya wajib tak saya, wajib tak aku ni join politik, patut tak aku ni masuk politik ataupun buat kerja politik Islam. Pasal Islam tu, sebahagian daripada cabang Islam adalah siasah politik. Siapa yang kata aku sokong Islam tapi aku tak mau join lah politik-politik ni, aku tak mau, aku kira Islam sudahlah, kira politik ni aku malas nak masuk campur, maknanya orang tu dia tak faham Islam. Minta maaf cakap, dia tak faham Islam. Kalau siapa faham Islam, politik tu memang sebagai daripada Islam. Sebab tu tak salah lah kalau nak bincang politik dalam masjid, tak salah. Memang tempat dia pun kalau nak bincang. Tuan-tuan perasan kan? Saya yang mengajar ni, saya perasan. Guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar kat masjid, mereka boleh bincang segala topik apa nak bincang, boleh bincang. Tetapi jangan bincang dua topik.
Satu topik apa? Satu topik hudud, jenayah Islam. Ada masjid mana-mana buat kitab, baca kitab tentang hudud tak? Tak ada. Yang kedua siasah. Satu jenayah Islam, satu siasah. Dua bab ni tak dibenarkan mengajak di masjid. Betul tak? Kita boleh cari nak. Ada tak masjid? Ada masjid yang berani nak buat kita? Nak buka?